بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Perkara yang pertama, ayat kita hari ini tuan-tuan, kita masuk ayat yang baru. Ayat hari ini kita masuk isu cerita kisah yang baru, iaitu Allah nak menerangkan pada kita tentang orang kafir. Ya, Allah nak terangkan pada kita tentang orang kafir. Boleh? Jadi tuan-tuan, syarat nak jadi kafir ni yang ada dalam ayat kita tuan-tuan, ya, orang-orang yang kafir ni ialah orang yang pertama dia ingkar akan ayat-ayat Allah. Ya. Apa yang terkandung dalam Al-Quran dia ingkar, dia menafikan, dia melawan tuan-tuan. Maka orang macam ni, kalaulah asalnya dia beriman namun hatinya ingkar, menolak, tidak menerima apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka orang ini tuan-tuan boleh kufur akidahnya, boleh rosak akidahnya tuan. Kena hati-hati. Sebab itulah apabila sebut dalam Al-Quran suatu perkara, kita tak boleh menafikan. Walaupun mungkin dari segi logik, ni cerita dari segi logik lah kan, macam tak kena. Tak boleh tuan-tuan, wajib kita beriman. Sebab apa? Orang kafir ialah orang yang ingkar akan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Mana syarat jadi kafir yang pertama, dia mesti ingkar dengan ayat Allah. Yang kedua iaitulah, ya, syarat nak jadi orang kafir ni tuan. Yang kedua, dia ingkar akan pertemuan dengan Allah. Ya, bagi orang-orang kafir, bagi kebanyakan agama-agama yang ada di dunia selain daripada Islam ni tuan, mereka banyak berpegang kepada selepas daripada meninggal dunia, selepas daripada mati, cerita kita tamat sampai situ. Sedangkan wajib kita beriman tuan, ya. Wajib kita beriman bahawa memang selepas kita tinggalkan bumi ni tuan, selepas kita meninggal dunia, wajib kita beriman kita akan ada kehidupan di alam sana tuan. Pada lepas kita mati ni, ada kehidupan lagi selepasnya. Bukan lepas mati kita dekat dunia ni habis cerita, tak ada tuan. Ya, siapa yang ingkar akan hari pertemuan dengan Allah, yang ingkar, yang mengatakan bahawa takkan lagi jumpa Allah selepas daripada mati, maka orang ini juga tuan, ya, kalau asalnya dia beriman, kufurlah akidah dia tuan. Wal'iyadzabillah. Jangan dibuat main perkara-perkara yang macam ni tuan. Boleh? Maka ayat-ayat Allah Ta'ala ni tuan ialah panduan kita. Ya, bila kita ada masalah, yang pertama kembali dulu pada Allah. Kembali dulu pada Al-Quran. Dalam Al-Quran, dia sumber segala ilmu. Hebatlah macam mana pun ilmu yang ada atas muka bumi ni tuan, sumbernya daripada kalam Allah, iaitulah Al-Quran. Itu cerita yang pertama tuan. Ya? Itu cerita yang pertama dalam ayat ini. Dan Allah bagi tahu lagi tuan-tuan, sesungguhnya orang-orang kafir tadi ni, yang ingkar dengan ayat Allah, yang ingkar akan pertemuan dengan Allah itu, orang kafir ni tuan. Satu lagi sifat orang kafir yang kalau boleh jangan ada pada kita tuan. Iaitulah orang kafir ni, Allah kata mereka itu ialah orang-orang yang telah berputus asa daripada rahmat aku. Sebagai orang Islam tuan-tuan, dengar baik-baik. Ya, kita orang yang Allah Ta'ala, kita hamba tuan-tuan yang Allah kurniakan pada kita apa dia? Dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dua ni. Ada dua nikmat ni tuan-tuan, maka kehidupan kita berharga. Ya, apa guna ada nikmat mata yang tajam? Apa guna ada nikmat hidung, nikmat mulut, boleh makan, boleh bercakap, boleh minum, ada nikmat telinga, boleh mendengar, ada nikmat rupa, boleh yang cantik dan kacak. Apa guna semua nikmat ni tuan-tuan kalau tak ada nikmat iman dan Islam pada diri kita? Dia akan jadi sia-sia sahaja. Tetapi kalaulah nikmat itu, nikmat iman dan Islam itu ada, ya, maka itu lebih berharga daripada segala nikmat-nikmat yang lain tuan.
Ya. Kalau kita kalau kita ada dua nikmat ni, maka kita lebih berharga daripada nikmat-nikmat yang lain. Ya, apa guna kaya sekalipun tapi tak ada nikmat iman dan Islam. Orang tak ada nikmat iman, tak ada nikmat Islam ni tuan, buat amal pun tak ada apa-apa. Haba amansura, orang kafir kan. Kita dah belajar sebelum ni, orang kafir pun ada yang sedekah tuan. Tapi dikira tak dikira tuan. Sebab apa? Sebab dia tak ada nikmat iman dan Islam. Maka kita kena bersyukur. Dan ingat, orang kafir, sifat dia suka putus asa. Dia berputus asa daripada rahmat Allah. Kan? Lepas tu kalau kita perasan, ya, kebanyakan orang-orang yang kafir ni, kan, kalau ada sebuah tempat ni tuan, ya, sampai setahap tekanan je bunuh diri. Ada masalah je bunuh diri. Mereka beranggapan bahawa, ya, kerana mereka beranggap tak ada lagi dah kehidupan selepas mati. Yang kedua, mereka bila diuji, ialah kafir kan. Mereka terus putus asa daripada rahmat Allah. Allah pun dia tak nak kenal, macam dia nak minta rahmat, betul? Maka mereka ambil satu solusi tuan, bunuh diri. Ya, dengan anggapan kononnya. Kononnya bunuh diri itu selesai masalah. Sebenarnya bunuh diri itu membesarkan lagi masalah yang sedia ada. Udahlah mati kafir. Kan? Dahlah mati itu dalam keadaan kafir. Ya, berdosa dia tu tuan-tuan pada tiap saat kekafiran dia satu hal. Mati pula dalam keadaan bunuh diri tuan-tuan, melakukan di antara dosa-dosa yang besar tuan. Ya, jadi cerita dia tak habis. Akan ada urusan lain yang dikena uruskan dengan Allah Ta'ala tuan. Jadi sebab itulah, ya, orang Islam, kita orang Islam tuan, jangan putus asa. Apa pun yang berlaku tuan, apa pun yang melanda hidup kita, kan? Lain putus ke? Kan? Suara tiba-tiba tak dengar ke? Kan? Jangan putus asa tuan. Jangan, tinggallah kelas. Tapi kelas saya boleh tinggal, boleh tengok rakaman, kan? Jangan tuan, bila kita kena uji, kan, kita terus down. Terus kita beranggapan tak ada harapan. Ingat tuan-tuan, kita hidup kerana Allah. Allah tak sekejam yang kita fikirkan tuan. Takkan Allah bagi satu ujian yang mana takkan ada penyelesaian. Kalaupun ujian itu di dunia tak ada penyelesaian, atas asbab kita bersabar, Allah bagi ganjaran di syurga. Lebih hebat dan nikmat lagi tuan-tuan. Sebab itulah orang beriman, apa pun ujian, jangan putus asa dari rahmat Allah. Teruskan berdoa, teruskan pergantungan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ustaz cakap senang lah, Ustaz tak kena. Kan? Ustaz cakap sedap lah, sabar, bangkit, jangan putus asa. Ustaz tak pernah kena uji macam saya. Saya mungkin tak pernah kena uji macam tuan-tuan, tapi saya juga ada ujian yang saya hadapi. Orang yang pesan dekat kita, kan, waktu kita diuji akan datang sahabat ke, orang-orang adik-beradik kita ke, ketika mereka pesan, bagi semangat. Kita jangan kata, kau tak kena, bolehlah cakap senang, bolehlah cakap sabar, cuma kena. Tuan-tuan, ujian yang kita hadapi tu bagi kita besar. Mungkin dia pernah hadap ujian lebih besar daripada kita dan dia tak kongsi dengan kita, tuan. Maka sebab itulah, semua kita layak untuk saling beri semangat kepada sesama kita. Dan ketika kita diuji, ada orang datang bagi semangat, jangan cakap, kau cakap senang lah, kau tak kena, aku yang kena. Tuan-tuan, setiap orang ada ujian dia. Setiap orang ada ujian, ya, yang besar dan yang kecil. Apa pun bentuknya tuan, kena kekalkan bersabar, bangkit tuan-tuan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Banyak ayat Allah Ta'ala, wala taqnatu min rahmatillah. Ya, kemudian apa lagi? La tayasu min rauhillah. Banyak tuan ayat Allah Ta'ala yang berpesan pada kita, jangan putus asa dari rahmat Allah. Apa pun yang berlaku, sabar tuan. Ya, pesanan untuk diri saya jugalah, kita semua akan diuji tuan-tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan, panjang tazkirah hari ni Ustaz. Yang ketiga, sebab kelas kita hari ni kita mengulang kaji tuan. Boleh? Yang ketiga tuan-tuan, orang-orang kafir ni, orang yang ingkar akan ayat Allah, orang yang ingkar akan adanya hari pertemuan dengan Allah, orang yang berputus asa dari rahmat Allah,
tiga yang disebutkan dalam ayat kita malam ini, ulaika lahum azabun alim. Bagi mereka itu akan diberikan satu azab yang sangat-sangat pedih. Perkataan alimun, ya. Jangan sebut alimun, bukan ain, alif. Kalau alimun tu, alim tu pandai, cerdik kan. Akan azab yang pandai pula. Dia mestilah alimun, azab yang pedih. Alimun tu asal daripada kalimah alamun. Ya, kalimah alamun terjemahannya sakit. Sakitlah, sakit demam ke, sesema, pening, batuk-batuk ke kan. Macam saya kena pada minggu lepas. Package buat. 4 dapat kan. Itu alamun. Alam. Sakit. Tapi dalam ayat kita tuan, kalimah alamun itu Allah tambahkan ya di hujung. Allah tambahkan ya. Allah masukkan huruf ya. Jadi alimun. Kenapa tuan? Kenapa? Asalnya alamun, sakit. Tapi ayat ni Allah masukkan huruf ya. Alimun. Kerana Allah nak bagi tahu sakit itu sakit yang sangat-sangat sakit. Ya, sakit yang sangat-sangat sakit. Azab yang tidak terperi, tuan-tuan. Yang tak boleh gambar dekat akal kita, tuan-tuan. Boleh? Sebab itulah kan yang terakhir. Yang terakhir, tuan. Saya nak share sikit. Satu orang profesor daripada Jepun. Profesor Tagato, pakar kulit, tuan-tuan. Dia buat kajian, rupanya kata dia, tuan, kulit kita ni kalau bakar dengan api, kan, cucur dengan api, permulaannya sakit. Tapi bila kulit tu dah masak, tuan, ya, bila kulit tu dah masak, maka kawasan kulit itu akan hilang deria sakit dia. Tu profesor tu punya kajian dan dia dapati macam tu. Ya. Maka dia buat kesimpulan, maknanya orang Islam ni, kan, orang Islam ni masuk neraka, relax. Nampak tak? Orang Islam ni ataupun kita yang masuk neraka ni nanti bila kulit kita dah terbakar habis semua, tuan, dah tak sakit dah. Dah boleh duduk macam biasa. Dan dia buat kajian tu, tuan. Akhirnya ya, dia jumpa pada ilmuwan-ilmuwan Islam. Mereka tunjukkan pada dia kajian dia itu dia baru jumpa. Tapi Allah dah jawab 1400 tahun dulu. Apa dia? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit ahli neraka itu hancur, lebur, terbakar, ya, baddalnahum juludan ghairaha, kami gantikan kulit yang baru supaya dia rasa sakit lagi. Terbakar habis dah, ganti kulit baru. Terbakar habis dah, ganti kulit baru. Sampai bila? Sampailah pada tempoh yang tertentu, tuan-tuan. Ya, bagi orang Islam, ya, kalau orang kafir kekallah macam tu selama-lamanya. Please dekat ruangan komen, tuan-tuan. Ya. Jelas ke tak jelas tazkirah ringkas saya hari ni? Ya. Tulis dekat ruangan kau.